Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazaliana binti Mat Nuri, rakan pengkaji pengajar Dr. Manisa binti Muhammad Ali dan Dr. Nushidah binti Muhammad Saleh. Tajuk kajian kami adalah pengetahuan, kemahiran dan kesediaan guru dalam membimbing kemahiran edukasi kediri murid berkeperluan khas pembelajaran. Dari segi pengenalan, peranan guru adalah individu yang paling hampir dengan murid. Guru juga adalah memainkan peranan dalam memberi perubahan kepada murid di sekolah. Menurut Zeti Nuzaliana 2017, bagi merealisasikan pembentukan sasiah dan kemajuan murid di sekolah, keupayaan guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang sejati adalah perlu. Oleh itu, guru perlulah mempunyai kemahiran, pengetahuan, komitmen, kesedaran dan motivasi dalam menjadikan murid dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran berupaya untuk mengajar dan membimbing murid mengikut keupayaan mereka, lebih-lebih lagi murid berkeperluan khas ataupun MBK. Menurut Nushidah, Aliza dan Zalizam, guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dapat membantu MBK masalah pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran ketika di sekolah. Kajian oleh Lemon et al. 2018 mendapati guru yang mempunyai kebijaksanaan dalam mempelbagaikan gaya pengajaran mengikut keperluan dan kebolehan murid pendidikan khas dapat mewujudkan hubungan yang baik bersama murid berkeperluan khas atau MBK. Kesediaan guru dalam mengajar adalah perkara penting yang perlu dititik beratkan selain daripada pengetahuan dan kemahiran guru. Menurut Zalina, kesediaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid adalah penting dalam memastikan keberhasilan murid minda kelas pertama. Perkara ini turut disokong oleh Rosnani, di mana pengkaji menyatakan keberkesanan pengajaran kepada murid bermasalah pembelajaran adalah bergantung sepenuhnya kepada kesediaan guru. Adalah objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian ini adalah untuk meneroka pengetahuan, kemahiran dan kesediaan guru dalam memberi bimbingan kemahiran advokasi kendiri kepada murid berkeperluan khas pembelajaran di peringkat menengah. Dari segi persoalan kajian pula, terdapat 3 persoalan kajian iaitu yang pertama, adakah guru mempunyai pengetahuan untuk membimbing kemahiran advokasi kendiri kepada MBK? Yang kedua, adakah guru mempunyai kemahiran untuk membimbing kemahiran edukasi kendiri kepada MBK? Dan yang ketiga, adakah guru mempunyai kesediaan untuk membimbing kemahiran edukasi kendiri kepada MBK? Metodologi kajian ini adalah kajian kes yang menggunakan pendekatan kualitatif sepenuhnya bagi meroka pengetahuan guru, kemahiran guru dan kesediaan guru untuk membimbing kemahiran edukasi kendiri kepada MBK pembelajaran menengah. Peserta kajian adalah 10 orang guru pendidikan khas integrasi belajar ataupun GPKIB dan 5 orang guru bimbingan dan kaunseling ataupun GBK yang berkhidmat di 3 buah sekolah di daerah Gombak, Selangor. Peserta kajian dipilih secara bertujuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dari segi pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan menggunakan protokol temubual di mana temubual secara berstruktur dilaksanakan bersama kepada peserta kajian. Dari segi analisis data, interaksi suntingan kerangka MAS dan hubungan digunakan untuk menganalisis data. Okey, seterusnya adalah interaksi suntingan kerangka MAS dan hubungan 1994. Di mana data yang telah dikumpulkan seterusnya akan melalui proses meredaksi data iaitu pengurangan data. Proses redaksi data adalah proses yang melibatkan pemilihan, memberi tumpuan, memudahkan, mengekstrak dan mentransformasi data yang diperolehi daripada kajian lapangan. Redaksi data ini juga adalah merupakan sebahagian daripada proses analisis data. Setelah data selesai diredaksi, langkah seterusnya adalah membuat paparan data. Paparan data adalah proses yang melibatkan susun atur data dalam bentuk perkaitan dan kesinambungan ayat dengan mengkategorikan data mengikut tema-tema yang telah ditetapkan bagi menjawab persoalan kajian. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dan verifikasi data di mana pada peringkat ini data tema-tema dan subtema yang dibina dari data kajian seterusnya diberikan kepada pakar untuk semakan dan mendapatkan pengesahan.
Seterusnya, rumusan, kesimpulan dan pelaporan dibuat berdasarkan data yang telah disahkan oleh pakar. Dari segi dapatan kajian, terdapat 3 tema daripada analisis data yang telah dilaksanakan, di mana tema yang pertama adalah pengetahuan guru, tema kedua kemahiran guru dan tema yang ketiga kesediaan guru. Dari segi pengetahuan guru, dapatan kajian mendapati peserta kajian tidak mendapat pendedahan pengajaran kemahiran advokasi kediri secara langsung atau tidak langsung. Pengajaran yang dilakukan adalah berdasarkan buku teks atau pengalaman sendiri sahaja. Dari segi kemahiran guru pula, peserta kajian kurang berkemahiran untuk membimbing kemahiran advokasi kendiri ini kepada MBK pengajaran di tingkat menengah. Malahan, terdapat juga peserta kajian iaitu GBK tidak mempunyai pengalaman bersama MBK, menyukarkan mereka mendapat kemahiran membimbing MBK. Dari segi kesediaan guru pula, terdapat 3 subtema, di mana subtema yang pertama adalah guru memerlukan khusus atau bengkel. Guru memerlukan khusus atau bengkel yang bersesuaian bagi mendalami pengajaran kemahiran advokasi kediri ini kepada MBK. Subtema yang kedua adalah menunjukkan minat membimbing kemahiran advokasi kendiri, di mana peserta kajian menunjukkan minat untuk mengajar kemahiran ini kepada MBK serta menggunakan modul sekiranya ada modul yang bersesuaian dibangunkan. Dan subtema yang ketiga pula adalah keperluan pendedahan pengalaman kepada guru. Peserta kajian memerlukan pendedahan pengalaman bersama MBK bagi memberi mereka pengalaman untuk bersama golongan MBK ini. Melalui pendedahan pengalaman ini akan menjadikan peserta kajian lebih berkeyakinan untuk melaksanakan pengajaran ataupun bimbingan kepada MBK. Kesimpulan kajian, secara keseluruhannya ada didapati peserta kajian kurang mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk membimbing kemahiran advokasi kendiri kepada MBK. Peserta kajian menunjukkan kesediaan untuk mengajar kemahiran ini kepada MBK kerana menunjukkan minat dan memerlukan latihan atau kursus yang bersesuaian untuk mengajar atau membimbing kemahiran ini kepada MBK. Pendedahan pengalaman bersama MBK adalah diperlukan terutamanya GBK dan GPKIB yang bukan option dalam bidang pendidikan khas. Sebagai cadangan kajian adalah dicadangkan agar pendedahan tentang kemahiran advokasi kendiri ini diberikan kepada guru-guru dan bakal guru semenjak awal lagi. Pembangunan modul yang bersesuaian juga adalah perlu untuk dijadikan sebagai panduan untuk memberi bimbingan kemahiran advokasi kendiri kepada MBK. Selain daripada itu, perlu juga dilaksanakan bengkel atau kursus yang bersesuaian kepada guru. Khusus pendedahan mengenai program pendidikan khas dan murid berkeperluan khas perlulah diteruskan agar pemahaman guru tentang bidang pendidikan khas dapat dipertingkatkan terutamanya di kalangan guru yang bukan option. Kajian lanjutan mengenai isu pengetahuan, kemahiran dan kesediaan guru untuk mengajar kemahiran advokasi kendiri perlu dilaksanakan segera agar isu yang dihadapi oleh guru untuk bimbing kemahiran advokasi kendiri ini dapat diatasi. Implikasi kajian, perancangan pelaksanaan latihan dan bengkel yang bersesuaian kepada guru dan bakal guru, penyediaan atau pembangunan modul yang bersesuaian sebagai panduan guru untuk membimbing kemahiran advokasi kendiri kepada MBK. Dan akhir sekali adalah kolaborasi antara guru pendidikan khas dan guru bimbingan dan kaunseling perlu dijadikan sebagai amalan agar keperluan murid pendidikan khas dapat dipenuhi dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan hasil kajian daripada kumpulan saya. Diharapkan kajian ini dapat memberi semangat dalam bidang pendidikan khas dan juga pengkaji-pengkaji akan datang yang ingin melakukan kajian yang sama. Sekian, terima kasih.